awak nak bentuk satu pasukan, dalam satu pasukan tu ahli pasukan awak ada 3 orang je. 2 lelaki dan seorang perempuan. Lepas tu awak nak pilih daripada kelompok mana? Daripada kelompok yang diberi, awak ada 8 lelaki dan 7 perempuan. Okey. So awak tahu awak nak buat satu pasukan. Awak kena faham awak nak buat satu tim. Okey, satu tim awak ada 2 lelaki, seorang perempuan. Okey. 2 lelaki, seorang perempuan dan awak boleh memilih untuk dibentukkan satu pasukan ini, awak boleh memilih daripada objek yang diberikan dalam soalan iaitu 8 orang lelaki dan 7 orang perempuan. So sekarang awak ada 2 benda yang awak perlu ambil kira. Okey. Cuba awak baca dalam box yang ada dalam soalan awak tu. Dia kata sila ingat bahawa ahli pasukan yang tidak cukup, kita perlu gunakan pendaraban. Okey, kenapa dia kata awak perlu ingat jika ahli pasukan tidak cukup, kita perlu guna pendaraban. Okey, awak ingat tak masa kita belajar pilih atur? Masa kita belajar pilih atur, cikgu ajar petua pendaraban. So petua pendaraban ni kita guna buat apa? Sebab bila kita ada lebih daripada satu peristiwa. Betul tak? Maknanya awak ada peristiwa baju, lepas tu awak ada peristiwa seluar. So awak nak gabungkan baju dan seluar ni, awak perlu darab. Sama juga yang ni, peristiwa awak lelaki dan perempuan. So awak nak cukupkan tim awak perlu ada lelaki dan perempuan. So bila ada 2 peristiwa kita nak gabungkan, kita perlu guna pendaraban. Okey. So sekarang kita tengok lelaki dahulu. Okey, kalau kita tengok lelaki, awak akan tulis untuk lelaki, ya Allah. Okey. Untuk lelaki ada 8 tapi nak pilih 2. So calculation awak adalah 8 berapa? 8C2. Puan, okey, sekarang dia kata tak cukup ahli pasukan, kena darab. Okey, awak nak tahu ahli pasukan awak cukup ke tak, awak tengok kat nilai kat bawah ni. Okey, sekarang nilai kat bawah tu sama dengan berapa? 2. Awak nak buat ahli pasukan awak ada berapa? 3 orang, betul? So bila 3 orang, awak kena darab. Okey, awak nak darab siapa? Awak nak kena darab siapa? Perempuan. Betul tak? Awak kena darab tim perempuan lah. Okey, so bila kita darab tim perempuan, boleh tak? Boleh. So 8C2 kita darab dengan, sebab kita ada 7 orang perempuan tapi kita nak pilih seorang. So awak tengok bahagian bawah sahaja. So awak nak tahu awak buat betul ke tidak, betul dah ke jalan kiri awak tengok. 2 dengan 1. 2 tambah 1 maknanya menghasilkan 3. So memang betul lah, satu pasukan awak hanya perlukan 3 orang sahaja. So awak dah cukup dah. So awak tekan kalkulator, 8C2 darab 7C1, awak akan dapat jawapan sama dengan 196. Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Okey. So kita tengok contoh, kita tengok latihan yang pertama. Berapakah cara 3 orang pelajar boleh dipilih daripada sekumpulan 10 orang untuk suatu ekspedisi? Okey, dia kata berapakah cara 3 orang pelajar boleh dipilih daripada 10 orang. So jawapan dia adalah 10C3. Kenapa 10C3? Awak ada 10 orang tapi awak nak pilih hanya 3 orang. So yang semua objek mesti duduk dekat atas, nilai yang kita nak pilih mesti berada di bawah. Faham? Okay, untuk tekan kalkulator ada masalah tak? So kalau awak nak tekan kalkulator, awak on kalkulator awak tekan nombor 10, tekan shift, tekan bahagi. So awak akan keluar huruf C.
So tekan T3. Kenapa 3? Sebab memang calculation kita 10C3 dan awak tekan sama dengan dan dia akan keluar 120. Boleh? Boleh. Okey, nombor 2, carikan bilangan cara untuk memilih 2 barang daripada 8 barang di sebuah kedai. Okey, dia kata carikan bilangan cara untuk memilih. So nampak keyword dia memilih. 2 barang daripada 8 barang. So dia cakap nak pilih hanya 2. Okey, ini pilih. Tapi objek awak ada 8. Ini adalah yang semua objek. So semua duduk atas, yang nak pilih duduk bawah. So 8C2, C2. Boleh? Nombor 3, Bob telah diberi sebuah peluang untuk memilih 3 subjek daripada 7 subjek yang ditawarkan dalam satu kursus. Berapakah bilangan gabungan subjek yang boleh dibentuk? So, awak hanya dibenarkan memilih 3 daripada 7. So, jawapannya adalah 7C3. Okey, nombor 4 ni kita tengok. Satu jawatan kuasa mengandungi, satu jawatan kuasa mengandungi 2 orang perempuan dan 3 orang lelaki. Dibentuk daripada 10 orang perempuan dan 8 orang lelaki. Berapakah caranya jawatan kuasa itu boleh dibentuk? So, awak tahu awak ada 2 peristiwa, lelaki perempuan. So, bila 2 peristiwa awak nak cukupkan tim awak kena guna petua pendaraban. So, awak kena guna kaedah pendaraban. Okey, kita settle yang perempuan dahulu. So, yang perempuan ada berapa orang? Perempuan ada 10, awak hanya nak memilih 2 orang. So, 10 C2. Darab. Okey, awak baru ada 2. Awak nak bentuk satu jawatan kuasa ada 2 dan 2 plus 3. So you need to get 5, right? So untuk dapat 5 awak tak cukup lagi 3. Yes, 3 itu nak datang daripada mana? Iaitu daripada lelaki. So lelaki awak ada 8. Awak ada 8. 8C3. So 8C3 kalau kita tengok ni. Okey, awak tengok 2 campur 3. 2 campur 3. So awak akan dapat jawapan 5. So betul lah satu tim awak ada 5 orang. Faham? So 10C2 darab 8C3. Dah jadi 18 pula nampak kat sini. Okey, 8. Okey, 8C3 sama dengan 2520. Awak boleh tekan kalkulator sekali je ni. Awak buat 10 shift bahagi 3. Okey, shift 2, 10C2 darab 8 shift bahagi 3. So, awak terus tekan kalkulator, awak akan dapat 2520. Faham? Boleh tak ni? Boleh. Alright. So nombor 5, berapakah bilangan cara 3 buah buku sains dan 4 buah buku matematik boleh dipilih daripada 5 buah buku sains dan masuk sini pula. Okey. Berapakah bilangan cara awak nak pilih berapa buku sains? Hanya 3 buku sains, 4 buku matematik. Dan awak ada 5 untuk buku sains dan 7 untuk buku matematik. Betul tak? So kenapa ada 2 ada darab? Sebab awak ada 2 peristiwa iaitu sains dan matematik. So bila ada 2 peristiwa kena guna petua pendaraban. Okey, kita settle sains dahulu. So sains 5C3 darab dengan siapa? Untuk matematik. Matematik 7
Matematik 7, C 4. So menghasilkan jawapan 350. Faham? Boleh? Ingat nilai di atas mesti lagi besar berbanding nilai di bawah. Awak tak boleh tiba-tiba awak letak atas kecil bawah besar. Salah. Memang salah besar lah kalau awak buat macam tu. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh kita teruskan seterusnya. Okey, kita tengok gabungan bagi pemilihan R objek berlainan daripada N objek berlainan di bawah satu syarat tertentu. Kaedah penyelesaiannya adalah syarat atau sekatan hendaklah diambil kira dahulu. Lepas tu hitungkan bilangan susunan yang mungkin. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, apa masalah dia? Okey, soalan dia mention satu jawatan kuasa persatuan ibu, bapa dan guru adalah terdiri daripada 6 orang. Okey, satu tim tu untuk dapat satu jawatan kuasa ni nak ada 6 orang sahaja. Okey, 6 orang. So dalam kepala awak macam-macam mana pun pemilihan awak mesti cukup 6. Iaitu kat mana awak nak tahu cukup 6? Awak kena tengok bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni, ni, yang nilai kat bawah ni. Kalau awak tambah, yang ni 3 tambah 4, cukup tak? So awak terbuat ni 3 tambah 4 adalah 7, so kat sini pun 7. So awak kena check macam tu lah. Betul tak calculation kita atau tidak, awak boleh double check macam tu. So sekarang, jawatan kuasa yang nak dipilih mestilah terdiri daripada 6 orang sahaja. So bila you tambah mesti ada 6 orang. Okey, nak dipilih daripada siapa? Siapa objek pilihan kita? So awak ada 7 orang kalangan ibu bapa, 4 orang kalangan guru dan ada seorang pengetua. Okey, soalannya adalah berapakah cara jawatan kuasa itu terbentuk jika yang pertama adalah mengandungi pengetua. Okey, syarat dia kata dia nak pengetua. Betul tak? So, awak ada 6. Awak nak pilih 6. Okey, saya tulis dahulu apa yang kita ada. Kita ada ibu bapa, kita ada 7, kan? Okey. Lepas tu kita ada guru. Okey. Guru kita ada 4 dan kita ada pengetua. Kita ada seorang. Okey. Syarat dia kata soalan A, syaratnya adalah mesti ada seorang pengetua. Dia tak mention benda lain, dia hanya kata nak pengetua. Okey, pengetua. So kita buat untuk pengetua dahulu. So untuk pengetua, betul tak cikgu cakap 1 sisa 1. Betul kan? 1 sisa 1. Okey, cukup tak ahli kita? Tak cukup sebab ada seorang baru. Kita check kat mana, nilai kat bawah. So baru ada seorang. So awak kena perlukan berapa lagi? Berapa lagi ahli jawatan kuasa yang tak cukup? 5. Soalan berapa? 5. 5 orang. Okey, so awak nak 5 orang lagi. So awak tahu awak akan buat darab C, awak akan letak 5 kat bawah. Okey, betul tak? So tapi sekarang awak ada masalah dekat atas ni. Atas ni awak nak nilai apa? Berapa nilai dia? Betul tak? Nilai awak kat situ awak tak tahu. Okey, so sekarang syaratnya cerita tentang pengetua sahaja. So pengetua dah settle. Okey, ini adalah untuk pengetua. Pengetua dah settle. Awak boleh letak check. Okey. So 1 C1 untuk pengetua, awak dah buat, awak dah check dah dia punya syarat. So 5. 5 lagi tak cukup, C5 lah kat bawah. So tapi dekat atas tu tanpa syarat. Tak kisah awak nak letak siapa. So awak kena ambil total di antara ibu, bapa dan guru. So 7 tambah 4 jawapannya 11. So dekat sini nilainya adalah
11. So 1C1 darab dengan 11C5. So awak akan dapat berapa jawapan? 1C1 darab 11C5. So jawapannya adalah 462. Boleh tak? Okay, itulah 462. Boleh faham? Awak faham kenapa cikgu kata ambil 11? Sebab dia hanya mention pengetua sahaja. So the rest jawatan kuasa tak kisah siapa, awak boleh ambil semua. Faham? Boleh? Faham. Okay. Yang kedua, syarat yang kedua, dia mention, okay, syarat yang kedua, soalan mention mengandungi tepat 3 orang ibu bapa. Mengandungi tepat 3 orang ibu bapa. Okay. So, mengandungi tepat 3 orang ibu bapa. So untuk B syarat dia nak 3 ibu bapa. Okay, kita settle dulu ikut syarat dia dulu. So ibu bapa ada berapa? Ada 7. So 7C3. Okay, check for ibu bapa. Settle untuk ibu bapa. So sekarang awak tengok, awak tak cukup berapa lagi? Darab. Awak tak cukup berapa ahli awak? Oh, ahli saya tak cukup 3. So kat sini kita akan kata C3. Betul tak? Kenapa C3 kat bawah ni? Kita dah tahu cikgu dah tahu siap-siap. Yelah sebab satu jawatan kuasa kita nak 6 orang. So C3. Untuk lagi 3 orang ni ada syarat tak yang nak kita nak masukkan? Dalam ni ada syarat ke? Tak ada kan? So, kalau ibu bapa dah settle, sekarang kita tengok pada ruangan guru dan pengetua. So, guru dan pengetua ada berapa? Ada 5. Maka kat sini 5C3. So, 7C3 darab 5C3. Awak ambil balance siapa yang awak tak ambil lagi. So, iaitu guru dan pengetua. So, 4 tambah 1. So, 7C3 darab 5C3. So dapat 350. Boleh tak? Okey tak setakat ni? Okey. Boleh. So 3 Roman mengandungi tidak lebih daripada 3 orang ibu bapa. Mengandungi cepat. Mengandungi tidak lebih daripada 3 orang ibu bapa. Mengandungi tidak lebih daripada 3 orang ibu bapa. Okey. Syarat dia lain macam tu. Awak kena baca banyak kali. Kenapa cikgu baca banyak kali? Sebab dia lain macam sikit syarat dia. Okey, C. Tidak lebih, so maknanya tidak lebih daripada 3 ibu bapa. So, kalau 3 ibu bapa ni, apa maksud 3 ibu bapa ni? Maksimum Kebarangkaliannya. Mungkin seorang, betul? Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Betul atau tidak? betul. Assalamualaikum. Betul. Betul. So, awak ada jalan kira 3 anak. Awak ada jalan kira ada 3. Kenapa saya kata jalan kira awak ada 3? Sebab dia kata tidak lebih. Kalau tadi, dia kata tadi 3 tepat. Kat sini dia kata tepat. Betul tak? Tepat. So tepat memang exactly dia nak 3. So sekarang dia kata tak lebih.
Bila tak lebih, awak ada kemungkinan, dia kata tak lebih daripada 3. Mungkin ada seorang, mungkin ada 2 orang, mungkin ada 3 orang. Betul tak? Betul tak? So, ni sebab tu dia kata mengandungi tidak lebih daripada 3 orang ibu bapa. Seorang ibu bapa atau 2 orang atau 3 orang. Sebab dia kata ada kebarangkalian. Okey, sekarang kita ambil kira kalau dia ada seorang je. Kalau dia ada seorang, macam mana kita nak ambil kira? Macam mana jawapan jika ada seorang? Untuk seorang, so ibu bapa ada 7 kan? 7 sisa 1. Darab dengan balance 5 sisi 5. Betul tak? Betul. Okey. Yang ni pula kalau 2 si 2 darab 5 si 4. Betul 4? Betul. Okey. Ataupun kalau 3 orang jadi 7 si 3 darab 5 CT. 5 si 3. Boleh? Kenapa banyak sangat ni? Sebab kita mungkin seorang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Okey. Macam mana cikgu tahu? Kat belakang 5, dekat belakang 4, dekat belakang 3. Macam mana cikgu tahu? Tolak keseluruhan dia Tolak siapa? 6. Mana cikgu tahu? Cikgu tahu siap-siap dah. Ada 4, ada 3, ada 5. Sebab Mana cikgu tahu? Kalau Tambah. tambah dua-dua kat bawah tu jadi 6. jadi 6. Ya, sebab kita nak bentuk satu pasukan, satu jawatan kuasa. Memang dia mention satu jawatan kuasa adalah sama dengan 6 orang. Betul tak? So hasil tambah dekat bawah ni mesti sama. Mesti sama dengan 6. Apa-apa pun mesti sama dengan 6. Okey, 5 ni datang daripada mana? Mana datang 5 tu? Mana? Guru dengan pengetua. Yes. Guru dan pengetua. Okay. Manakala 7 tu adalah Ibu bapa. bilangan ibu bapa. Boleh tak? Boleh. Boleh? So, Boleh. bila awak dah buat macam tu, apa nak buat ni? Calculation awak ada, cikgu nak pilih yang ni ke? Kita kena pilih ke? Adakah pilih yang ni, pilih yang ni, pilih yang ni? Bukan pilih sayang. Semua calculation ini adalah jawapan anda. So cara tulisnya adalah 7 si 1 darab 5 si 5. So peristiwa kalau 2. So awak kena tambah 7 si 2 darab 5 si 4 tambah 7 si 3 Ya Allah, kenapa ni? Darab 5 si 3. Cari jawapan. Faham tak? Bila awak ada banyak kebarangkalian, setiap kebarangkalian awak tu awak kena tambah. Bila kena darab, bila awak tak cukup pasukan. Awak tak cukup tim awak tak cukup ahli, baru awak darab. Bila awak tambah, bila awak ada banyak kebarangkalian, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 bilangan yang awak nak pilih. Faham tak? So ini adalah cara nak mengiranya. Boleh ke tidak? So jawapan awak berapa? Berapa ni? 462. Jawapan dia? 462. 462 kan? Terus 462. Macam mana dapat menang 462 ni? Okey, kita kira dulu 7 si 1 darab 5 sili 5. Kat sini jawapan dia 7. 5 si 2. Kat sini 50. Okey.
Cikgu. Itu 105. Berapa? 350 kan? Ya, yang tengah-tengah tu 105. 150 kan? 105 saja. 105. Okay, sorry. Saya salah. 105 7 2. Ah, 105. Okay. So, tambah nilai-nilai ini menghasilkan jawapan ini. Faham tak? Faham. Setakat ni faham tak? Boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua ni, soalan kata 4 huruf dipilih. Okey, so awak tahu dia nak 4 huruf. Macam-macam mana pun awak mesti buat 4. Okey, 4 huruf dipilih daripada Perancis. So, Perancis ini adalah bilangan objek awak. So, awak ada berapa bilangan objek? Awak kira bilangan objek awak. Okey, awak kira bilangan objek awak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, awak ada bilangan objek awak adalah 8. Okey. So, carikan bilangan cara untuk memilih huruf-huruf jika satu Roman mengandungi huruf R. Okay, so mengandungi huruf R. Okay, so kita nak tim kita atau pilihan huruf kita hanya 4. So syarat pertama dia kata mengandungi huruf R. So R kita ada berapa? Cuba awak tengok, awak identify R awak ada berapa? Ni je R awak. 1. Betul kan? Okay, so untuk satu Roman, untuk huruf R adalah 1C1. Betul tak 1C1? Betul. 1C1 ni? 4. Okay, kita sambung Okay. Okay, sorry. Tertutup pula. Okay, so 1 sisa 1 untuk R. So balance huruf kita berapa lagi tak cukup? C 3. berapa? C3. Sebab apa? Kita nak 4 je kan? So balance kita adalah 3. So 3 ni kita nak ambil daripada mana? Huruf-huruf lain. So R kita dah ambil kira, kita tahu total kita semua ada 8. R kita dah ambil kira, so tinggal berapa? 7. Betul? 7 tak 7? 7. Sebab awak ada perkataan Perancis. P, E, R, A, N, C, I, S. R dah settle. R ni kita secure dah. So balance adalah yang ini dan ini. So totalnya adalah 7. Sebab itulah nilainya kat sini 7. Faham? Dan kenapa kenapa kat bawah ni 3? Sebab total kalau kita ambil ni 1 tambah 3 akan menghasilkan 4 pilihan huruf yang kita mahu. Boleh? So jawapan awak adalah sama dengan 35. Setuju tak? Setuju. Okay. So 2 Roman dia kata tidak mengandungi huruf vokal. So dia tak nak vokal langsung. Tapi dia masih lagi nak awak buat 4 pilihan. So jawapan awak dah tahu dah 2 Roman. C4 siap-siap letak kat bawah. Betul tak? Betul. Lepas tu dia kata tak nak huruf vokal. So bila tak nak huruf vokal, kita hanya consider consonant. Okay, siapa consonant kita? B, R, N, C, S. Yes. So kita hanya ambil consonant P, R, N, C, S. S. Ada berapa?
5. 5. So 5C4 menghasilkan jawapannya adalah 5. Faham? Faham. Boleh? Faham. Marano understand. Yes, Boleh I tak? understand. Faham, Okey tak ni? Boleh. Okey, cuba baca contoh ketiga sekejap. Uish, terus tak boleh ni. Ni macam satu contoh 1-3 kan Nano. Nano gay. Weh, esok pun aku dah elok. Aku bangga betul. Nano gay. Imran G. Okey, boleh tak? Faham tak? Saya tak sekejap. Okey. Dia kata pengawas sekolah adalah terdiri daripada 10 orang pelajar. Dia kata pengawas sekolah adalah terdiri daripada 10 orang pelajar. So awak tahu, awak kena tahu. Okey, aku nak bila dia mention 10 pengawas ni, nak 10, awak tahu dah. Okey, awak tulis dulu. Bilangan pasukan. Awak tulis dulu. Macam tadilah awak tahu jawatan kuasa ke pasukan ke kan. So bilangan pasukan total awak 10. Macam mana pun 10. Okey. Lepas tu dia kata awak boleh buat pilihan daripada ketua kelas. Okey. Awak ada ketua kelas. Ketua kelas pilihan awak sebanyak 12. Okey. Lepas tu awak ada daripada penolong ketua kelas. 10. Penolong ketua kelas. Ada 10 orang. So sekarang ni awak nak godek dalam 2 ni untuk awak dapat satu pasukan 10 orang sahaja. Betul tak? Okey. Boleh ke tak ni sayang? Dengar Boleh. tak? Okey. Kalau soalan tu kata tak ada syarat, dia suruh pilih je. Dia tanya berapa orang? Senang je. Kalau senang ni, kalau dia kata tak ada syarat apa-apa, dia tak mention apa-apa, dia suruh kira je cara. 12. Kalau tak ada syarat, berapa C berapa? 22C10. Yes, 22 C10. Kenapa 22 C10? Total semua 22. Ni tanpa syarat. So awak tekan je calculator 22 C10. So dapat berapa? Oh banyak ya. Berapa ni? 6 juta. 6, 4, Ni 6, 646 ribu. oh bukan juta. 646,646. Cantik nombor dia. 646, 646. Okey. So, nampak? Boleh tak? Nampak. Boleh? Okey. So, tu tak ada syarat. Tapi, soalan ni dia bagi syarat tau. Apa yang buka tutup zip ni? Tak malu. Apa dia tak dengar? Bunyi zip. Siapa tu? Tak Okey. apa. So, 3.1 Roman, pengawas sekolah mengandungi sekurang-kurangnya 8 orang. Saya paling takut perkataan sekurang-kurangnya tak lebih. Kenapa saya risau? Sebab apa? Awak kena buat kebarangkalian. Betul tak? Kalau dia kata tepat, oh senang, tepat, ambil je nilai. Bila sebut sekurang-kurangnya 8 orang anakku, apa maksud sekurang-kurangnya 8 orang tu? 8 orang dia lebih, dia tak boleh lebih kecil daripada 8. Tak boleh apa? Tak boleh lebih kecil daripada 8. Tak boleh kecil daripada 8. Betul tak? So maknanya kebarangkalian awak bila dia mention macam tu, saya bukan risaulah, tapi saya semacam kadang-kadang awak akan rasa macam cikgu macam mana nak buat ni So bila dia sebut, tapi jangan risau, benda ni kita boleh buat dengan banyak-banyak latihan. So bila soalan kata sekurang-kurangnya 8 orang ketua kelas. So maknanya sekurang-kurangnya 8, awak tengok ketua kelas ada berapa? Ketua 12. kelas ada berapa? 12. Betul tak? Okay. Bila dia kata sekurang-kurangnya 8, awak mungkin ada 8. Betul tak 8?
Mungkin ada 9, mungkin ada 10. Kenapa cikgu kata 8, 9, 10 je? Sebab dia tidak kurang daripada 8. Maksimum kurang dia dari 10 je. 10. Maksimum Sebab? dia 10 je. Maksimum. Apa? Mana awak tahu maksimum dia 10? Pengawas sekolah telah terdiri daripada 10 orang pelajar je. Yes, sebab bilangan pasukan awak hanya nak 10 orang sahaja. Walaupun pada asalnya ketua kelas ada 12 orang. Faham tak? Faham. Awak tak akan buatlah, awak tak buatlah 8, 9, 10, 11, 12. Kalau awak ambil 12, awak ambil kebarangkalian awak sampai 12, takkan awak nak lebih sebab awak nak tim awak 12, 10 orang je satu tim. Kalau awak ambil ke semua ketua kelas dah lebih dah. Betul tak? Betul. So kebarangkalian kita mungkin 8, 9, 10 untuk ketua kelas. Faham tak? Faham. Okey. So, macam mana kita nak tulis jawapan? Okey, untuk 8. Kalau 8 berapa? 12 sila 8. Betul tak? Betul. Darab. Kenapa saya buat darab? Sebab kita masih lagi tak cukup pasukan. Pasukan kita 8 berapa? 8 tak cukup berapa lagi? Tak cukup 2. Tak cukup 2. Betul tak cukup 2? So, nak ambil daripada geng mana? Daripada penolong. So penolong adalah 10 orang. So 10 C2. Okey, selepas itu ketua kelas kalau dia kata dia nak 9. So 12 C9. Tak cukup berapa lagi tim? Seorang. Daripada mana nak ambil? Daripada penolong 10 C1. Yang terakhir, kalau tim awak 10 orang. Daripada ketua kelas 12C10. Darab, kita ada tak penolong? Perlu Kosong. tak penolong? Tak. So C kosong, kat sini 10. Cuba tekan 10 C kosong sama dengan berapa? Cuba tekan untuk cikgu, 10 C kosong sama dengan berapa? 1. 1. So tak efek pun. Betul tak? Sebab darab dengan 1 dia akan nilai yang sama. Am I right? Betul. Okay. So bila ada kebarangkalian, jalan kira awak buat apa? So sama dengan. So bila sama dengan dapat berapa ni? 12 C8 darab 10 C2 dapat berapa? 12 C8 darab 10 C2 dapat berapa? Dapat berapa? Yang ni 12 C8 darab 10 C2 22,275. Betul? Betul. Okey, yang kedua 12 C9. 12 C9 darab 10 C1. Dapat berapa? 2,200. 2,200. Okey, manakala yang akhir sekali 12 C10 dapat berapa? 66. Betul tak? Betul. Lepas tu bila ada kebarangkalian ni awak kena tambah. So 22,275 tambah 2,200 tambah 66. So menghasilkan jawapan adalah 24,541. This is your final answer. Faham? So bila ada kebarangkalian, you kena kira every single kebarangkalian yang mungkin dan setiap kebarangkalian itu perlu ditambah. Itulah cara pemilihan untuk membentuk 10 ahli pasukan pengawas daripada 12 orang ketua kelas dan 10 orang penolong ketua kelas. Boleh tak? Boleh. Meninggal lah kalau kita nak buat tu. 24,000 cara tu. Okey, boleh? Boleh. Okey. 2 Roman. Pengawas sekolah mengandungi tidak lebih daripada 2 orang ketua kelas. Ni lebih senanglah sikit. Dia kata pengawas sekolah mengandungi tidak lebih daripada 2 orang ketua kelas.
tidak lebih daripada 2 orang ketua kelas. Saya ulang sekali lagi. Dia kata tidak lebih daripada 2 orang ketua kelas. Apa maksud dia? Apa maksud kebarangkalian dia? Tak lebih daripada 2 orang, apa maksud dia? Daripada 2. Tak lebih daripada 2, betul? So kalau tak lebih daripada 2, dia mungkin berapa? 1. 2. Berapa? 2. Okey. Tak ada langsung. Mungkin seorang, mungkin 2 orang. Kenapa kita consider tak ada langsung ah? Kenapa kita consider tak ada langsung? Sebab kalau penolong ketua kelas je pun dapat 10 juga. Betul. Sebab kalau kita kira penolong ketua kelas pun semua kita pilih pun boleh juga. Betul tak? Sebab dia kata tak lebih daripada 2 orang. Mungkin 2 orang, mungkin seorang, mungkin tak payah langsung pun. Sebab apa? Kalau awak ambil dari penolong ketua kelas saja pun awak boleh buat tim jawatan kuasa. Betul tak? Sebab penolong awak ada 10 orang. Faham maksud cikgu? So you kena consider 0 juga. Terima anak? Terima. Okay. So your answer will be berapa? Your answer yang pertama adalah apa? 12 0. Betul tak? Untuk ketua kelas kan? Darab dengan penolong 10 si 10. Yang ni pula 12 si 1. Darab 10 si 9. Yang ni pula 12 si 2. Darab 10 si 8. So, cari jawapan every single kebarangkalian awak. Sayang, awak tak payah kira dah. Apa saja si kosong, dia akan jawapan dia 1. Faham? Saya nak bagi input ke awak hari ni. Dengar sini. Ni saya buat star besar-besar ni. Saya buat hashtag besar-besar. 2 si kosong. 1. 100 si kosong. Tak payah kira. 1. Flower. Si kosong. 1 juga. Faham? Lepas tu kalau tiba-tiba soalan kata dekat awak, N si kosong. 1 juga. Faham? Nombor ke, bentuk ke, huruf ke, kalau dia letak si kosong kat bawah, jawapannya is 1, 1, 1. Faham? Ingat benda ni. Awak jangan terkejut. Tiba-tiba dalam soalan paper 1 dia tanya Z si kosong. Awak dah gelabah. Alamak, Z si kosong mana tahu. Z nanti awak duk cari Z tu nilainya berapa. Awak terus buat sama dengan 1. Faham? Faham. Boleh? Okay, satu lagi saya nak share. Kalau dia kata 2P kosong. Cuba tekan 2P kosong sama dengan berapa? Cuba tekan 2P kosong sama dengan berapa? 1. 1. So sama jugalah kalau dia buat tulis kat situ P kosong. Sama dengan 1. Kalau dia buat S P kosong juga sama dengan 1. So jangan takut dengan nilai ke tiba-tiba awak nampak ni 2, ni flower, ni S. Sudah. So bila kat bawah tu kosong je, jawapannya adalah 1. Boleh tak? Faham tak? Boleh. Okey. So, ingat tau, ni konsep ni, ingat ni, 2 ni cikgu bagi tahu ni kena ingat. Akan ada soalan dalam paper 1. Pap dia bagi N si kosong. Lepas tu termenung lama. Dia duk fikir N tu berapa. Okey, 12 si kosong darab 10 si 10. Jawapan dia berapa? 10 si 10 berapa dek? 1. 1. Betul kan? Senang. Lepas tu kalau atas bawah sama jawapan dia 1. 100 si 100. 1.
20C20, 1. Bunga C bunga, 1. Faham? Atas bawah sama pun 1. Boleh? Boleh. 12C1 darab 10 C9, 120. Okey. 12C2 darab 10C8. Kalau saya salah bagi tahu Okey. 2970. Okey. Apa kita nak kena buat? Setiap kebarangkalian ini perlu ditambah. So dekat bawah jawapan awak berapa? 2970 plus 121. So you dapat 3091. Boleh? Boleh. Faham? Faham? Faham tak ni? Faham. Okay? Okay. Cikgu nak awak try buat dulu setiap soalan yang ada dalam ni. Okay. Saya nak awak buat dulu, cuba dulu soalan nombor 1 sampai nombor 12. Awak cuba buat. Cuba buat sampai awak faham. Awak jangan tengok jawapan dulu. Awak nak tengok pun awak boleh tengok dia punya bab belakang dia tu. Jumlah sebenar berapa? 3091 ke berapa untuk awak nak tengok awak confident buat. Cuba faham soalan, cuba try baca soalan betul-betul, ingat apa cikgu cakap. Kalau tak clear, refer balik contoh. Dan cikgu akan upload video ni sekejap lagi. Nanti awak tengok balik. Kalau awak rasa tak faham, awak boleh tengok balik video ni. Nanti saya akan share dengan awak dekat group. Okay? So, cikgu nak awak buat dulu soalan nombor 1 sampai 12. Dek, dengar cikgu cakap. Pilih, atur dan gabungan ini adalah soalan bonus untuk awak sebab soalan ini adalah soalan yang dia boleh duduk dekat paper 1 dan kadang-kadang dia juga duduk dekat paper 2. Okay? So kalau dia masuk soalan macam ni dek, ini adalah bonus untuk awak. InsyaAllah awak boleh buat. Okay? So total marks dia boleh bagi antara 4 to 5 or 6. So markah dia juga besar. So saya harap awak fahami, awak grab topik ni betul-betul, simpan dalam hati awak, simpan dalam kepala awak. Sebab awak boleh score topik ni. Boleh tak? Boleh. Cikgu nak awak boleh score sebab tajuk ni simple. Tajuk ni simple, soalannya cuma awak perlu baca, faham soalan. So awak tahu dah keyword ataupun keyword untuk pilih atur, awak nak cam pilih atur, dia akan mention suruh susun, suruh bentuk dan kedudukan posisinya sangat penting dan kita sangat ambil kira sebab dia akan mention duduk depan, duduk belakang ataupun duduk bersebelahan ataupun duduk secara terpisah. Tapi dalam gabungan awak pernah dengar tak perkataan dia kata duduk depan, duduk sebelah? Tak ada kan? Sebab dalam subtopik gabungan sangat tidak mementingkan kedudukan, yang ia pentingkan hanyalah dia nak memilih untuk membentuk satu pasukan. So maknanya C dengan P ni nampak sama tapi tak samalah, tak serupa. So kena faham betul-betul konsep apa itu pilih atur, apa itu gabungan. Sebab apa? Bila dalam soalan awak akan dicampur adukkan, so awak kena betul-betul faham, baca soalan banyak kali dan awak tahu, oh aku kena guna C, aku kena guna P. Faham?